Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test mic, test one, test two, test three. Tes, bismillah. Kita punya channel ni England, mana lagi? Indonesia, Brunei. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, cantik. The pattern of sitting actually is 4. Datuk kat sana. Jangan kau ingat ni 2 pula. Mengambil aku. Let me clarify on that once again. Nanti abang besok. Apa ni? Dia menikah besok. Jadi tak boleh. Imam tak ada. Tapi terus offer lah nak jadi imam kalau tak. Lama tadi lah. Ya nasib malam tu. Satu live dah on just for your information It's a great meeting lah but we are doing insyaAllah everything will happen. Saya tunggu ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, Allah SWT telah izinkan. Maka program kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum saya meneruskan atau cara kita pada hari ini, pertama sekali kita memohon kepada Allah Taala untuk mendapatkan keberkatan dan rahmatnya. Saya mohon kepada Ustaz Nodros untuk membacakan sedikit doa ringkas untuk mendapatkan keberkatan apa yang kita buat pada hari ini. Saya silakan kepada Ustaz Nodros untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala persengketaan yang tidak perlu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan Allah gantikan dengan kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah kurniakan keikhlasan dalam jiwa kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu papat, anak katak lompat-lompat. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat. Maka jadilah sahabat pada hari ini. Alhamdulillah. So, mudah-mudahan program kita hari ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat. Sebelum tu saya ingin menceritakan pada sahabat-sahabat lah. Tujuan saya buat program ni adalah untuk mengeratkan silaturahim. Seperti mana yang Islam mohon, seperti mana yang Rasulullah minta, agar sifat-sifat silaturahim itulah menguatkan lagi ukhuwah kita sesama Islam, agar kita dapat menguatkan lagi mempertahankan agama kita lebih baik lagi lah. Saya ini bukanlah pengacara yang berprofesional bukan profesional ataupun profesionalisme tapi saya cuma nak menyerikan lagi program saya pada hari ini dengan adanya panel-panel ataupun sahabat-sahabat saya yang jauh Tapi yang paling special lagi ni sahabat-sahabat, dua insan yang lahir di Singapura bertemu di tanah Malaysia. Tapi walau bagaimanapun Ustaz memang dah duduk kat Malaysia ni, tapi walau bagaimanapun asal usulnya adalah daripada Singapura. So alhamdulillah saya dapat menyatu padukan, bertemukan antara kedua-dua mempelai ni supaya kata orang tu mengeratkan lagi lah silaturahim. Seperti mana yang sahabat-sahabat melihat sebelum ini mereka adalah seorang yang seperti rejim Kabul dengan rejim Tel Aviv. Alhamdulillah. So tak nak buang-buang masa lagi sahabat-sahabat. Saya menjemput pertama sekali kita ambil yang jauh lah. Saudara dengan nama glamour lah, Bro Rafi untuk kata orang tu menceritakan sedikit dia punya latar belakang dia dan dia punya pengalaman-pengalaman dalam bidang YouTuber ni ataupun sebaliknya lah. Jadi saya bagi masa 3 minit. Oh, okey. Itulah. Ini dah jadi macam dari official. Okeylah, boleh lihat. Terima kasih semua. Again saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada tuan-tuan budiman yang dikasihi dan dirahmati Allah. Terutama buat bekas musuh saya. Musuh dalam YouTube, bukan musuh bergaduh, tak.
Kami amat baik bila kami berjumpa. Dan inilah kami cuba nak merintis jalan bagi masyarakat. Soal akidah itu adalah sesuatu di atas ketetapan Allah. Alright? Kerana kata Allah, aku memberi petunjuk serta hidayah ke atas sesiapa yang aku berkehendakkan. Okay? So untuk kita mengatakan Polan ni sesat atau Polan ni dapat petunjuk, itu bukan kerja kita. Alright? Kerja kita, kalau Ustaz setujulah. What do you think of it? Okay, alright. Okay, first and foremost saya nak menyampaikan rasa kekesalan saya kepada keluarga Ustaz Nodros. Kerana maklumlah pada waktu tu kami bersengketa. Alright, keluarlah ayat-ayat yang tidak harus saya utarakan. Alright, namun itu dah berlaku dan hari ini tuan, saya minta maaf pada tuan. Alhamdulillah, amin. Kepada keluarga tuan. Alhamdulillah. Tapi saya selalu mengingatkan masyarakat bahawasanya perbezaan kami itu adalah akidah masing-masing. Alright? Tidak ada satu pihak pun boleh mengatakan salah atau benar kepada pihak yang lain. Alright? Dan sesungguhnya kita senantiasa, kita ni insan yang diatur Allah dalam kehidupan kita. Alright? Hidup, rezeki, mati dan sebagainya. Alright? Dan of course lah masing-masing ada pandangan masing-masing. Jadi saya rasa saya serah pada Ustaz Nodros untuk menyambung. Kita serah kepada pengurusi majlis. Oh, pengurusi majlis. Kita serah pada pengurusi majlis dulu. Jangan potong queue, sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang ada di luar sana, rakan-rakan kita yang mengikuti live kita pada hari ini kita tak adalah formal sangat. Kita santai-santai sebab program pun silaturahim. Kita nakkan kegembiraan, keceriaan, bukan nak formal sangat lah, nak ikut macam TV punya style, tak ada. So tidak melengahkan lagi, yang kita nanti-nantikan, yang kita nak tahu isi hati yang sebenar daripada orang yang selalu dikena fitnah, orang yang selalu dikena hina, orang yang selalu dikena kutuk, yang dicap sebagai Wahabi. Jadi saya serahkan kepada saudara Ustaz Nodros. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sama-sama kita ucap subhanallah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, astaghfirullahal azim. Terima kasih Datuk. Saya tahu Datuk menahan diri ni nak bercakap. Sebab Datuk punya video kalau kita tengok paling kurang berapa? 2-3 jam Datuk 5 minit tak ada Datuk Jadi saya faham Datuk sedang menahan diri untuk join sekali. Saya ucapkan terima kasih Datuk kerana menahan diri. Kena ada moderator kepada moderator hati-hati. Pertama sekali saya nak ucap tahniah kepada Datuk. Pertama sekali, kemudian kepada Abang Rafi, kerana walaupun ini pertemuan kita yang pertama, Abang Rafi bersedia terus untuk live. Tak ada nak bincang-bincang dulu secara tertutup, lepas tu baru live. Macam protagonis Insight. Betul tak? Ini cara yang terhormat Datuk. Datuk dah jadi Datuk dah Abang Rafi. Ini cara yang terhormat, betul tak? Betul. Saya setuju. Kalau kita betul-betul berhujah, berbukti, kita terus live. Ni tak nak bincang tertutup, lepas tu baru nak live. Jadi saya ucap tahniah kepada Abang Rafi. Kan? Alhamdulillah. Kita tak ada bincang-bincang tertutup tadi Kita terus perah je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang Abang Rafi kata tadi dan Datuk kata tadi, ini adalah pertemuan kita bersilaturahim. Yang pasti kita semua sesama Islam. Kita semua bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tafsiran itu mungkin berbezalah. Dan satu perkara, apa yang Abang Rafi kata tadi persetujuan kita ada banyak perkara yang kita setuju. Tapi ada juga banyak perkara yang kita tak setuju. Bukan satu dua sebenarnya Abang Rafi. Banyak sebenarnya, banyak. Tapi jalan untuk kita berinteraksi bagaimana? Nak segang-segang ke? Nak ancam-ancam ke? Nak gugut-gugut ke? Itu cara orang tak ada tamadun. Itu cara barbarian.
Kita ni abad 21 dah, 2023. Perbezaan kita selesai dengan dialog, dengan matang, betul, dengan makan sekali kalau ada kan. Kalau perlu kita debat, betul tak Abang Rafi? Tengok macam ni lah gaya dia, tak perlu nak gaduh. Memang satu masa saya betul marah lah dengan Abang Rafi sebab petik nama keluarga saya, apa semua. Saya nak cerita satu lah, saya dah buat report polis kat Abang Rafi. Report polis ni ada dekat dalam ni. Sebab bila orang kutuk kita okey lagi, betul. Tapi bila dah sampai keluarga kita, as a man I have to defend the honor of my family. Betul. Saya rasa kalau saya buat kayak gitu, Abang Rafi orang buat yang sama, betul. Jadi tapi alhamdulillah sekarang ni kita duduk bersebelahan. Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Dulu mungkin rasa impossible, betul tak? Rasa mungkin impossible. Dan saya juga tidak malu dan tidak tertahan-tahan untuk katakan bahawa saya datang ke sini sebenarnya untuk menyampaikan dakwah juga. Alhamdulillah. Untuk menyampaikan dakwah apa yang saya yakin sebagai benar kepada Abang Rafi, kepada Abang Zaini, kan? Dan saya terbuka kalau Abang Rafi dengan Abang Zaini juga merasakan ada perkara baik yang Abang Zaini dengan Abang Rafi nak kongsi dengan saya terbuka. Yang penting kita berdasarkan dengan hujah, dengan dalil, betul tak? Bukan kita petik-petik daripada angin. Jadi kita tidak ada ulterior motif lah datang hari ini. Datang nak bertemu, nak memperbaiki keadaan dan nak menjadi contoh insya-Allah kepada pihak-pihak di luar sana yang tak reti nak menguruskan perbezaan pandangan. Beza pandangan sikit nak bergaduh, beza pandangan sikit nak maki hamun. Tapi bila dah sampai fitnah tu dah kena bergaduh sikit lah. Bila dah duduk fitnah orang, itu kalau tengok sidang kalam akan berkeras. Seperti mana yang kamu lihat sidang kalam tengah buat sekarang ni, kami sedang berkeras dengan satu pihak ni. Kerana mereka telah menyebarkan fitnah yang boleh menjatuhkan imej kami dan dakwah kami. Dan saya yakin Datuk Abang Rafi dan Abang Zaini juga setuju. Dan terpalit juga mereka-mereka ni. Terpalit juga usaha mereka ni. Jadi saya pun tidak mahu berbicara panjang. Mungkin kita boleh Q&A ke, kan, interogasi ke kalau nak. Kan? Kita nak interogate orang ni. Silakan Datuk, saya serahkan kembali. Okey, terima kasih Ustaz Nurul. Nampaknya saya ni menahan nak bercakap, tapi nampaknya Ustaz Nurul dah lawan saya dah ni kan. Kan? Jadi walau bagaimanapun, apa yang Ustaz Nurul katakan tadi memang betul. Saya setuju dan saya sokong sangat. Kita sebagai manusia, kita memang boleh beza fahaman, tetapi kita jangan memutuskan silaturahim. Cara untuk kita bersilaturahim, kita ketepikan soal fahaman, kita berbincang dengan cara hujah, jangan berhujah tapi bagi syarat. Itu saya setuju. Yang saya tahu yang selalu bagi syarat ni kumpulan-kumpulan yang ibaratnya dia baling batu sembunyi tangan. Dia bangsa tunjuk dalam depan kamera, dia pang, dia pung. Bila hajat macam gini, dia hantarnya ancaman, dia hantarnya ugutan, dia hantarnya macam-macam lah. Jadi saya mohon kepada semua masyarakat yang ada di luar sana ataupun sahabat-sahabat yang mengikuti kita punya live ni, supaya mulai hari ni, saat ini, kita ubah cara kita untuk kita menyatu padukan masyarakat Islam dalam Malaysia. Okey, tak nak buang masa lagi, nanti orang kata saya tak berhenti nak bercakap. Saya serahkan kepada Singapura. Minta maaf sahabat-sahabat kan. Saya ni pasal duduk kat Malaysia, tapi yang sebenarnya program ni orang Singapura, dua-dua Singapura kan. Jadi saya mintalah kepada masyarakat Malaysia yang tak bertanggungjawab, yang konon-konon nak perang antara Malaysia dengan Singapura tu, lupakanlah. Lupakan, simpan dalam hati, istighfar banyak-banyak, muhasabah diri, supaya kita jadi manusia yang sama je. Tak ada. Dunia ni muka bumi ni bukan hak kita, hak Allah Taala. So Abang Zaini dah jeling kat saya kan. Ni bila giliran aku. Okey. Saya serahkan kepada sahabat saya, saudara Zaini Atan, adalah orang kanan kepada Bro Rafi, untuk menyampaikanlah sedikit sepatah dua kata mengenalkan diri dia. So sahabat-sahabat, saya serah kepada saudara Zaini. Silakan. Assalamualaikum. Okey, selamat malam kan.
Saya wakil daripada rakyat Malaysia. Wakil daripada rakyat Malaysia memberi contoh. Memberi contoh kepada masyarakat. Yang diorang isytiharkan nak perang Malaysia-Singapura. Saya wakil kepada rakyat Malaysia untuk saya berjumpakan, bertemukan dengan Bro Rafi dan Ustaz Nodros. Dan saya juga cuba untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat untuk bersilaturahim. Dahlah parti politik kita berpecah belah antara bangsa Melayu kita. Biarlah kita bersatu di dalam pegangan agama. Kita ni satu akidah, satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi saya harap rancangan saya malam ini bersama dengan Ustaz Nodros, Bro Rafi, Datuk Gas sebagai pembuka jalan, menjadi contoh buat masyarakat Malaysia. Janganlah ada sifat-sifat dendam, sifat maki hamun apa semua. So kita sebenarnya satu akidah, satu Tuhan. Okey, saya serahkan kepada Datuk. Okey, terima kasih Abang Zaini Atan. Memang ada depan ni kita akan bagi second session. Okey. So, terima kasih kepada Abang Zaini Atan. Sekali lagi saya ucapkan Abang Zaini Atan ni orang kenal kepada Bro Rafi, duduk di Labis. Yang mereka juga adalah mangsa-mangsa fitnah sahabat kita tu. Sebab saya tak boleh nak sebut sini, nanti kena saman. Sebab mereka ni suka menyaman orang. Jadi saya tak nak sebut. Cuma saya nak nasihatkan kepada mereka-mereka yang ada asad, dengki, kianat tu, bertaubatlah. Okey, bertaubatlah, muhasabah diri, dan kepada orang yang ada pingat PhD tu, yang ada CJ PhD tu, kalau boleh gentleman lah macam kami ni, tak payah nak bersyarat-syarat. Okey? To be gentleman, to be professional. Bukan professionalism Bukan. Oh, bukanlah. Sebab ada perkataan tu professionalism dengan profesionalisme. Jadi saya takut salah kan. Bila saya takut salah nanti diorang spin. So saya mintalah kepada yang ada kononnya PhD, kononnya ketua makrifat, kononnya ketua ustaz-ustaz yang ada di luar sana, yang ada asad dengki kianat tu, bertaubat, buatlah macam kami buat, satu rahim, buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu saja nasihat saya. Okey, sekarang kita masuk pada session yang kedua, sahabat-sahabat. So, session yang kedua ni saya mulakan dengan Ustaz Nodros. Saya bagi 5 minit lah, panjang sikit. Sebab mungkin Ustaz Nodros nak cakap lebih panjang. Jadi, to be fair, you 5 minit, Rafi 5 minit. So, sekarang saya serahkan kepada Ustaz Nodros untuk meneruskan apa yang nak disampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu persengketaan tu tengah tegang kan. Alhamdulillah, walaupun sidang kalam kita tak pernah maki, alhamdulillah. Tapi tak pernah memaki Berafi, alhamdulillah. Tapi kami juga pernah mungkin menggunakan bahasa yang agak keras. Kepada Abang Rafi yang ialah ada atas 50-an yang pangkat pakcik lah kepada kami 50-an ke 20-an? 20-an ya. Jadi 60 Jadi saya mewakili sidang kalam juga memohon maaf kerana bahasa kasar yang kami gunakan. Kritikan-kritikan kita InsyaAllah. Alhamdulillah. Cuma satu saya tak boleh terima, songkok Abang Rafi tinggi lagi daripada saya. Kalau kat Singapura tu, saya selalu songkak tinggi. Ini Unan punya ke Toa Payoh punya? Ini tak ada. Ini Masjid India punya. India. Ini dia umur tinggi. InsyaAllah. Apa dia? Kena habis setiap tahun. 70 dia tambah lagi seinci. Okey. Kaum baik itu dah respon dah tu, kaum baik dah. Tu salah yang lah. Dia jealous kot. Panggil dia sekali. Dekat mana? Dekat ini Dia dekat studio dia kan? Kenapa? Dia buat dekat bagi dia datang ke bagi spare 2. Dia datang nak lepaskan rindu lah tu. Okey.
Dia rindu kat kami semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teruskan. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Nasir ke Bangi Square 2. So saya pun ucapkanlah selamat datang, welcome kalau bahasa kita welcome tu Bangin Square 2. Yeah. Kami masuk ke alam sebalik mata. Sampai Dr. Nasir tak akan nampak kami dekat sana. Tapi kami ada. Ada bagaikan tak ada, kan? Insya-Allah. Tabarakallah. Sakit hati. Bangin tu kau pergi buat apa? Siapa yang suruh pergi Bangin? Jadi itulah, kita dalam perbezaan pandangan ni tenang-tenanglah. Ya, tenang-tenanglah. Tak perlulah nak berkeras-keras, tak perlulah nak bawa pergaduhan, peperangan dan sebagainya, menggunakan kata-kata seperti itu. Tunjukkan kita ni orang Islam tak matang. Cuba bayangkan kalau ada orang bukan Islam yang duk tengok, yang duk follow. Dia akan kata orang Islam ni jenis tak erti nak berbeza pandangan. Kita ni radikal. Sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit nak bergasak, sikit-sikit nak berperang. Padahal kita lah dulu mengetuai dunia dalam bidang keilmuan. Kan? Perbezaan pandangan, perbincangan, perdebatan. Tengok di Andalus pada waktu itu. Kita ada 3 agama duduk bersama, berbincang dan berdebat. Takkan kita yang sama agama ni, kan, berbeza sikit terus nak berkasar, nak beradikal. Kan? Jadi, saya harap ni lesson lah. Jadi, jemput makan lah. Bangi Square 2 tu banyak makanan yang sedap-sedap. Ya, obati hati yang luka tu. Ya. Air kelapa dia pun sedap, dia punya macam-macam lah. Ya. Nescafe dia pun sedap lah itu. Sedap. Nescafe dia. You came to the right place. You came to the right place. Tapi bangun nasi berani pun lagi sedap. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang saya kongsikan tadi, kehadiran saya pada malam ini bukan sahaja bersilaturahim, tapi saya rasa masuk dalam pertanggungjawaban saya lah. Dan pertanggungjawaban saya untuk berkongsi beberapa perkara yang saya sejujurnya, bagi saya perkara ini salah dan membahayakan. Mungkin Abang Rafi dengan Abang Zaini tidak setuju. Doesn't matter. Kerja saya hanya untuk sampaikan. Dan kerja kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagh. Kan? Para nabi-nabi pun sebut apa? Kerja kita menyampaikan sahaja. Dan saya rasa Abang Rafi dengan Abang Zaini pun tak ada masalah kalau saya kata salah, betul tak? Okey. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antara yang saya nak serulah dakwah saya kepada bukan saja yang berada di sini tapi semua umat Islam, kan. Kita bersama-sama sejujur hati, seikhlas hati, kita balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kesepakatan kita, kan? Tetapi mungkin perbezaannya adalah metodologi, cara kita mendekati Quran dan Sunnah tu berbeza. Kan? Cara kita membaca Quran, cara kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara kita memahami. Di situlah yang boleh buat kita tergelincir. Ya. Kalau kita tengok kumpulan-kumpulan seperti kumpulan ISIS, dia pun baca Quran. Dia pun baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pun memperjuangkan, betul? Dia pun bertuhankan Allah. Betul. Cara dia berjuang. Ya. Terima kasih Abang Zaini. Jadi apa perbezaan mereka dengan kita? Perbezaan dia adalah cara dia memahami. Betul. Dia baca Quran, kita pun baca Quran. Tapi dia pergi duk bunuh orang. Kan? Rupa-rupanya dia mengambil sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian ayat yang lain, kan? Jadi itulah Quran dan Sunnah satu, tetapi cara kita mendekati Al-Quran dan Sunnah itu, cara kita baca. Sebab kalau kita punya metodologi itu silap, conclusion kita juga akan silap, kan? Semua ilmu ada metodologi. Datuk sebagai peguam, dia ada metodologi nak mendekati law. Abang Rafi profession apa dulu? Saya punya Bisnes. Bisnes ada metodologi. Kalau tak ikut metodologi bisnes, dia akan ke laut, kan? Masa ini ketenteraan, ya. Dalam ketenteraan. Ketenteraan dan perniagaan. Dia ada metodologi yang harus diikut, kan? Kalau tidak akan menyimpang.
Jadi itu seruan saya kepada semua. Kita semua cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mungkin kadang-kadang metodologi yang kita gunakan itu kita kena sentiasa periksa. Kita berbahas, kita sparring. Ini penting sparring. Macam sikit hari Singapura ada seorang budak muda kena tangkap, 18 tahun. Betul tak? Pandangan saya, kerana dia ni tak ada sparring partner. Dia duduk bilik seorang-seorang, dia baca internet seorang-seorang, dia buat rumusan, akhirnya dia nak pergi bom orang dekat makam Habib Noh. Nak pergi bunuh orang dekat Singapura tu. Baru-baru ni. Kalau dia ada sparring partner. Macam ginilah kita boleh sparring ni. Kan? Kalau ada sparring partner, insya-Allah mungkin dia punya benda-benda yang salah tu bolehlah ditahan atau boleh dibetulkan. Kan? Jadi bagus ada pertemuan seperti ini supaya kita boleh bersparing. Saya tak kata semua benda yang kami cakap betul. Kami manusia. Kami pun banyak buat silap. Jadi bagus bila ada tegur menegur, bahkan kritik mengkritik, bahkan perdebatan juga itu baik untuk semua. Baik untuk semua pihak. Datuk, dah 10 minit ke? Nampaknya dah lebih. Saya menahan dia. Kalau tak gitu bukan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Teruskan. Saya rasa berhenti dulu lah. Kita ada lagi another section. Kita ada lagi another section. So terima kasih Ustaz Nordros. Tapi walau bagaimanapun, sahabat-sahabat, saya ucapkan tahniah lah. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada saudara Nasir yang sekarang berada di Bangin 2 sedang mengeteh, sedang buat live. Okay? So seperti mana tadi Ustaz Nordros kata, sparring untuk supaya kita dapat orang tu share. Tapi mereka tu pun ada sparring juga. Tapi sparring dia asyik nak pergi perang dengan orang je. Itu masalah juga ni. Jadi untuk tidak membuang masa, kan hati saya terlalu gembira hari ni. Jadi saya serahkanlah kepada Bro Rafiq kita untuk teruskan untuk session dia. 5 minit. Okey kawan-kawan, saya teruskan. Terima kasih Ustaz Nordros, Datuk, semua kawan-kawan lah. Alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Ustaz Nordros tu banyak benar daripada tidak. Antaranya ialah tentang perbezaan akidah. Alright, bagaimana anda memahami atau mentafsirkan dua kalimah syahadah. Alright, itu tergantung daripada usul yang membawa kepada what do you call it? Usul? Takkik. Sempurna usul, sempurna takkik, rosak usul, rosak takkik. So kalau kita ambil pendekatan sejajar dengan apa yang disyorkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan baginda, maka baginda mengatakan janganlah kamu berpisah ataupun tidak memegang akan sunnah dan Al-Quran. Maka itulah yang menjadi ikutan kita. Alright, so as to whether khilaf itu boleh diperbetulkan. Itu sebab saya cakap kalau masa orang hidup, kita jangan cakap dia baik atau dia jahat. It's not our duty. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan terang dan tanpa keraguan. Sesungguhnya petunjuk serta hidayah itu adalah mutlak bagi Allah. So siapa kita ini nak mengatakan Polan tu tak betul, Polan ni tak betul. Apakah kita dah betul? Apakah kita sudah Islam? Right? Sedangkan para Nabi dan Rasul bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah janganlah kamu matikan kami kecuali dalam Islam. Apakah kandungan daripada doa itu? Mungkin baik kita buat renung dan tafsirkan. So having said that, saya mintalah kawan-kawan, even Wahabi pun ada benar dia pada kedudukan mereka. Right? Syiah saya kurang arif. Right? Tetapi kalau cakap pasal hari ini temponya ialah cuba nak menyalahkan Wahabi. Pada awak buktikan di mana kesesatan Wahabi. Daripada awak untai-untai saya berkawan dengan Nordros hari saya dah jadi Wahabi. Baru nak cakap. Datuk jadi Wahabi. Kan? Sedangkan awak tak tahu apa pun tu Wahabi. Baru nak cakap. Just because Wahabi dicerca, tiba-tiba awak blame Ustaz Nordros. Right, saya dulu waktu saya cabar Ustaz Nordros, saya bercakap, saya menentang Ustaz Nordros daripada bab ilmiah. Betul Ustaz? Saya tanya Ustaz dah Islam ke belum? Saya rasa itu ayat yang popular lah. Tapi tak ada istilah Wahabi. Right? Pada saya, apa janji Allah? Akan aku beri petunjuk serta hidayah kepada siapa yang aku berkehendakkan. Now, siapakah orang itu? Sudahkah kamu kenal pasti? Apakah bila kita balik pada tauhid daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, hendak
mentauhidkan Allah. Kamu tu siapa? Dengan 1000 kelemahan, dengan juta kekhilafan, nak mengesakan Allah. Allah berpisah-pisah ke? Allah bertaburan ke? Allah So for goodness sake, kalau korang tak tahu tauhid, pergi dalami tauhid. Jangan duk asyik nak menyalahkan orang sana orang sini. Betulkan. Membetulkan diri anda adalah defense yang terbaik atau offense yang terbaik. Bila kamu nak menyerang, maka kamu nak kena make sure apakah kamu di dalam jajaran sunnah. Yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini berapa banyak yang kaki temerang. Seriously speaking. Alright. Awak sangka awak benar. Siapa kata sidang muktamar dunia? Apakah mereka malaikat? So, I mean, they are just ordinary people like us. Mereka juga tak sunyi daripada membuat kesilapan. Cantik. Jadi kalau kita nak tekan tu, biarlah dengan dalil macam kata Ustaz Nurul tadi, dengan how should I put it? Dengan kefahaman yang betul. Awak study dulu. Make sure that you on the right path. Kerana yang benar hanya Rasulullah SAW. Itu pegangan kami daripada kumpulan makrifat. Kami berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Wahabi marifat ni Okey, terima ini kasih. Wahabi marifat. So kita relax. Kita akan backup. Saya bila dia berdepan dengan saya tambah sikit je Bila Ustaz Nodros berdepan dengan keadaan oleh si bipolar tu tak betul. Right? Bipolar tu memang sengit. But having said that, saya berdiri bukan kerana Ustaz tu Ustaz Nodros. Saya tak kenal Ustaz. Tetapi apabila saya dapati ada kelompok-kelompok yang cuba nak melumpuhkan kaum muslim, maka saya bangkit. Ustaz kita tak pernah jumpa, kita tak pernah kenal. Kalau ada pun kita mengkritik. Kita saling itu jin. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih banyak Abang Rafi. So saya pada Ustaz Nodros, mami saya minta maaf. Alhamdulillah. So alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Rafi. So hari ini saya tengok di channel Sidang Kalam ni Sidang Kalam top chat saja dah mencecah 200 lebih. Subhan. Termasuklah kita punya sahabat ada masuk dalam Bulletin Marifat dalam sini. Yes. Dan kita punya orang support. Alhamdulillah. Tapi cuma saya minta lah, Abi dah dapat kalau kau rasa tak suka, kata jangan masuk komen lah. Nanti orang menyampah banyak. Kan? Biar orang suka kan jadi orang menyampah. Jadi itu je saya selesaikan lah. Jadi yang komen-komen lain tu terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa yang komen yang positif. Jadi gini, saya minta kepada semua sahabat-sahabat kita yang di luar sana ataupun komentar-komentar kita, kalau ada komentar yang positif tu kita abaikanlah. Kita cuba ignore lah. Mereka tu semua tak ada datangkan ilmu pada kita, mendatangkan faedah pada kita. Kita nak ilmu sekarang ni. Ilmu, dan kita nak teruskan kebenaran apa yang kita nak sampaikan. Sahabat-sahabat, so Abang Zaini, saya bagi 2 minit boleh? Saya nak minta Abang Zaini Abang Zaini 2-3 minit lah saya bagi untuk nasihatkanlah kepada sahabat-sahabat kita yang ada asad dengki kianat di luar sana, supaya kita dapat bersilaturahim macam gini. Saya bagi 3 minit Abang ni. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya yang di luar sana, janganlah kita ni menuduh, suka menghukum-hukum, sedangkan sebaik-baik hakim itu aku, kata Allah Ta'ala. So jangan nak memandai-mandai nak hukum orang kafir, orang sesat, orang apa. So kita berpandukan dalam Islam ada 4 peringkat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi kepahaman masing-masing berbeza. Di sinilah kita belajar memahami satu-satu penyampaian orang tu. Kerana dekat sini ada pengertian yang dikatakan yang tersurat
Dan ada juga pengertian yang dikatakan yang tersirat. Dan sunah-sunah yang kita perlu bawa, yang dikatakan sidik, amanah, tabik, fatana. Jangan kita sembang, jauhi sifat riak, sombong, angkuh. Tetapi diri sendiri sombong, bongkah, bermacam-macam lagi pada diri. Jadi ubahlah, jangan jadi macam binatang. Okey, kerana manusia ni telah dibekalkan dengan akal yang sempurna. Jadi bersihkan diri, sucikan hati. Jadilah hamba-Ku yang sempurna. Okey, saya ambil sedikit saja. Okey, saya serahkan kepada Datuk. Terima kasih Abang Zaini Atan. Mantap tu. Tapi ayat yang tadi tu fatona amanah tu macam biasa dengar. Itu orang memperdagangkan. Oh, okey. Jadi sebelum saya serahkan sesi ketiga kepada handsome kita yang ada kat sini, sahabat-sahabat kita semua handsome, cuma saya kurang handsome, tapi tak apalah. Saya nak ambil kesempatan kat sini, izinkan saya 2 minit untuk saya menerangkan isu saya dengan Ustaz Nurul sebelum ni. Seperti mana yang saya telah beritahu Ustaz Nurul, saya pernah marah dia, pernah maki dia, pernah hina dia, pernah kutuk dia, dan dulu pun saya pernah buat satu tim untuk memfitnah Ustaz Nurul. Akhirnya saya tak buat, dan saya pun dah beritahu dengan Ustaz Nurul bahawa jadi apa yang saya katakan di sini, sahabat-sahabat tolong lihat. Kami itu nama kita punya tim, nama 6 Jahanam yang ada sampai sekarang. Okey. Saya penasihat dalam 6 Jahanam lah. Jadi memang saya dulu kita plan nak buat fitnah atau terus macam-macam, tapi akhirnya Allah selamatkan saya. Okey. Allah selamatkan saya untuk saya tarik handbrake, dan di situlah saya start jumpa dengan Abang Rafi dengan Abang Zaini. Dan juga Hadi, masa tu Hadi. Okey. Allah sayang kat saya, tapi bila saya dah plan untuk buat benda-benda tu, bila saya tarik handbrake baik dengan Zaini Atan, Rafi dan Hadi, maka saya diserang bertubi-tubi. Sebab plan mastermind. Sahabat, saya mastermind. Kenapa berubah? Apa yang buat ubah? Saya berubah sebab saya lihat Nudrus ni apa salah dia dengan aku. Saya rasa masa tu apa sebenarnya salah Nudrus dengan aku. Aku maki dia, aku marah dia, aku kritik dia, dan aku plan untuk memfitnah dia. Tapi saya fikir balik, apa salah Nudrus pada aku. That's why saya mula reverse. Okay. Jadi bila saya mula reverse, sebab tu saya tak nak melakukan perkara-perkara fitnah sehingga ke hari ini, sehingga saya pula dia kena fitnah. Tak apa, saya anggap itu kifarah saya. Okay? Tapi saya belum start fitnah, baru plan nak fitnah. Baru plan start. Tapi semalam ada satu. Jadi bila benda tu Allah tak izinkan, seperti mana saya cakap dengan Bro Rafi petang tadi, kita dulu plan dalam YouTube, mungkin sidang kalam pernah lihat, Singapura, Labis, Kedah. Okey, ring mana? Kita lawan. Okey, kita siapkan ring, kita lawan. Tapi Allah SWT tak izinkan. Maka benda tu tidak jadi dan tidak berlaku. Sebab benda tu Allah tak reda. Tetapi Allah reda perancangan saya yang dulunya jahat untuk sidang kalam dan Nodros. Tapi Allah mengizinkan saya perancangan yang baik pada hari ini untuk mensilaturahimkan musuh-musuh yang ada menjadi sahabat. Ini. Jadi Wafi, jangan lupa saya dengan sidang kalam, Rafi kat sini, semua ada kat sini. Aku tunggu masjid mana, surau mana, jangan tak datang, kita sumpah lahanan. Aku cabar lagi sekali. Ni aku ambil kesempatan, okey? Wafi ni adalah belaan si Rosdi Hassan. Orang belaan, nak cakap kasar tak boleh sebab sidang kalam kita jaga. Saya pakai channel sidang kalam, saya kena hormat. Sahabat-sahabat, songkok atas kepala. Dulu masa saya dengan Nasir, dulu, bila saya buka je kopiah, saya start maki. Betul tak? Ni semua kena maki dengan saya dulu.
Okey, itu gua kan. Kita tempatan lah. Jadi sahabat-sahabat, itulah saya ambil kesempatan kat sini bahawa untuk menunjukkan kepada Wafi, Rosli Hassan, Nasir yang sedang live sekarang ni. Okey. Saya dengan sidang kalam, saya dah terang dengan dia. Apa yang saya cakap ni adalah benar, tiada yang tak benar melainkan yang benar-benar belaka. Dan I waiting for your place. Wafi, masjid mana, surau mana, atas kau punya time. I follow your time. Okay, I follow your time. Aku cabar hang. Okay, itu saja. Dan kedua kepada Potato Genis, Ustaz Aris, Potato Chip, jangan petik nama aku tapi takut dengan my brother Ustaz Nodros. Kalau balik berani, tak payah ada syarat-syarat macam aku dengan Rafi. No syarat-syarat, no term and condition. Sebab engkau PhD triple A+++++. Ni tak ada plus. Yang dituduh SRP, gentleman. Life without term and condition. Yes. Are you agree? Betul. We welcome. Just live buat macam kami. Okay. Jangan jual nama PhD lah. Tak payah jual nama PhD lah. Geli. Aku geli. Geli. Apa ya? Okey. Sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar dan saya tak nak panjang-panjang. Ustaz Nodros dah jeling kat saya. Jadi saya serahkan balik kepada Ustaz Nodros untuk sesi yang ketiga. Alhamdulillah. Rezeki orang nak kasih Allah. Sila jemput. Bismillah. Ya. Saya bos kata boleh makan, saya makan lah kan. Saya nak ucap tahniah jugalah kepada Datuk Marafi dengan Mas Zaini kerana menahan diri juga malam ni daripada X-rated punya apa kita kata languages. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. supaya malam ni yang terakhir lah, insya-Allah. Yes. Mungkin doa ni besar sangat kot kan. Saya berharap begitu kan. Sebab kemungkinan poin-poin bagus yang sahabat-sahabat tiga ni nak cakap, kadang-kadang dia terkandas kerana bahasa-bahasa yang begitu. Betul tak kan? Kadang poin tu bagus, tapi bila tet tu kan, itu yang buat sebahagian pihak tak percaya saya. Cubalah berhenti, insya-Allah rating akan naik. Amin ya Allah. Insya-Allah followers akan naik. Yes. Atau bukan berhenti tu lah, kurangkan je dulu. Kan? Kurangkan je dulu. Secara gradual. Abang Zaini dah kurang 50%. Tahniah saya ucap lagi sekali. Dan saya yakin betul Datuk, bila kurang ni akan naik, views akan naik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan? Dan lawak tu jangan berhenti. Lawak jangan. Lawak boleh terus. Kita teruskan. Drama pun kena teruskan. Drama lawak kena terus. Kan? Itulah sebab saya diberitahu ada orang-orang yang tengok terluka jiwa dia. Kan? Lagi-lagi wanita kan. Dia orang punya terluka ni lain. Jadi kita sebagai lelaki-lelaki gentleman ni kan, kita nak kena lah consider all these things. Yes. Saya mohon maaf, saya berikan cadangan. Cantik. Secara terus begitu. Yes. Alhamdulillah. Saya serahkanlah kepada Bro Rafi. Saya pun tak ada apa sangat nak cakap. Okey Bro Rafi. Okey, saya sambunglah sekejap. Okey, saya bagi pihak dia orang. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Ustaz Nodros kerana apa yang diimpikan, yang diidamkan kepada kami ni, grup-grup yang tak ada PhD ni, yang setakat dituduh sekolah SRP kan. Saya pun memang dah berbincang dengan kami punya sahabat-sahabat saya bertiga ni, Zaini Atan, Bro Rafi, untuk kita tak ada sesi maki-memaki lagi. Cuma kita buat konsep ilmiah dan juga kita konsep parodi lah. Gelakar, sebab tu saya dah mula dengan saya punya video yang gelak-gelak sekarang. Dan hari ni pun video saya yang bertajuk Wahabi bersalah, saya buat gelak-gelak, saya makan potato chip. Jadi saya konsep saya nak buat konsep gelak-gelak, konsep kita orang santai-santai. Di samping tu ada ilmu, ada penyampaian dakwah dan juga kita mengingati kepada masyarakat bahawa
Jangan disebabkan fahaman kita berpecah belah. Dan kalau kita kurang ilmu, jangan kita rasa kita ada PhD tu kita alim dari segi agama. Itu akademik engkau. Kau punya ilmu tu akademik. Tak semesti engkau ada PhD agama engkau pun macam PhD. Kan? Kadang-kadang budak SRP pun tapi dia punya ilmu tu lagi better daripada orang ada PhD akademik. Betul Ustaz? Setuju tak Ustaz? So, jangan bangga dengan kita ada PhD, jangan sombong, jangan riak, jangan takabur. Sekarang saya minta kepada Dr. Haris secara live, secara terbuka supaya menyahut jemputan sidang kalam live dan tak payah debat lah. Kita buat berhujah biasa-biasa je. Tapi nak live. Okay? Tajuk kita boleh bincang kemudian. Tapi syarat, no syarat-syarat lah. Yang penting Tapi Dato', saya cakap kalau nak dengan dengan PhD punya orang, kenapa nak bertajuk? Tajuk bebas lah. okey. Kan? Baru betul. Kata pandai PhD ni. Ataupun nak tajuk tabayun ke apa? Tibayun. Tibayun. Atau tibayun. So Haris, jangan ikut macam kami Tapi memanglah kau tak ikut pasal kami ni suka maki. Dikarenakan maki itulah kami ni kena diskredit. Faham? Tetapi kalau nak cakap ilmiah, bila-bila insya-Allah. Saya terima baik nasihat daripada Ustaz Nodros serta semua kawan-kawan. Bagi yang mana hati yang rosak dan luka, saya memohon kemaafan. Bukanlah niat saya untuk menyakitkan hati sesiapa. Alright? Dan saya terima baik sebagaimana yang dicadangkan oleh Ustaz. Okey, bahawa sesungguhnya penyampaian kita juga main peranan. Dan saya yakin sangat-sangat tentang kedudukan kami di dalam perjalanan makrifat untuk hampir kepada Allah. Kami punya hujah yang lengkap, sifat 20 sebagai sumber daripada mengenal diri, mengenal Allah. Tapi saya percaya Ustaz Nodros pun ada cara. Jadi tentang cara ni kita tak boleh nak bertikai, kecuali kalau kita nak bertikai, so kita kena adakan satu sidang untuk berhujah. Baru kita boleh mempersoalkan beliau boleh mempersoalkan kami. Yes. Jangan jadi macam potato ganis. Kau berani offer orang tapi nak cakap tepi dulu apa cerita ni, nak bagi rasuah. Pemikiran rasuah tak boleh habis ke? For goodness sake, kalau kau gentle, kau berani, kau ada pegangan, macam kau war-warkan, yang kau sangkakan diri kau tu cukup hebat di dalam penjenamaan Islam ini, terus terang aku katakan, kau punya standard, aku punya siku pun tak ada. Let me assure you on that. Dan aku percaya Ustaz Nodro makan kau holo lah. Pasal kau adalah orang berkira-kira dengan Allah, berkira-kira akan syurga dan pahala, berkira-kira apa yang Allah boleh kasih, engkau lupa nikmat Allah yang telah engkau dustai. Alhamdulillah, thanks Pak. Ayat tu yang tak boleh tahan tu bang. Kan? Itu tagline Brother Rafi daripada surah Rahman Alhamdulillah. 31 Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Datuk boleh ke? Teruskan. Saya teruskan. Kalau pengusi kata tak stop, jalan je lah. Saya taat, sami'na wa ta'na. Okey. Jadi kami dengar berkali-kali juga protagonis Insight seolah mengatakan bahawa sidang kalam ni jahat. Betul lah Zaki jahat. Saya jumpa tak jahat pun. Jadi kalau benar, peluang untuk robohkan kami dah tersedia. Bukankah Dr. Haris sudah ada cukup bukti mengatakan bahawa sidang kalam ini masuk campur isu sekian-sekian, dan begitu yakin dan begitu confident sampai dah buat beberapa video? Kalau dah tahap keyakinan begitu, sudah tentu sudah ada bukti, bukan? Tampil ke hadapan, robohkan kami. You want to destroy sidang kalam, we will provide the platform for you. Kami akan siapkan pentas untuk kamu. Jadi tak perlu nak berselindung-selindung, tak perlu nak meeting dulu, lepas tu baru live, tak. Saya jumpa Dr. Haris, kita terus live daripada awal sampai habis. Biarkan followers kita melihat daripada A sampai Z, supaya tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, simpan-simpan, spin-spin, edit-edit. Dah tak ada. Kita tutup pintu itu. Kita tutup pintu. Jadi saya masih menantikan jawapan Dr. Haris. Saya sudah bagi beberapa tarikh dan beberapa waktu. Sila pilih
Selepas ni insya-Allah pada 14 hari bulan saya akan berangkat ke umrah. Jadi saya harap sebelum itu sila sahut. Sebab bukti semua dah ada kan? Dah confident kan? Dah bertabayun kan? Dah check kan? Check tabayun kan? So we are waiting for your response. Okay? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. So Kau jangan minta aku kan kena maki. So saya nak cakap dengan awak lah betul ya. Okey. Saya nak cakap dengan awak tak bagi saya punya dengar. Okey. Saya nak beritahu awak. Okey. Sekarang Nodros bukan bersendirian. Nodros ada Bro Rafi, Nodros ada Zainiatan. Okey? Kalau Datuk, okey. Dengan Datuk. Kau jangan cuba-cuba kau nak spin sana, spin kemari. Okey, buat pada yang seorang lagi yang duduk menyalak cakap aku ni tolak solat, tolak apa berjadah. Kau buktikan. Itu je aku nak kau buktikan. So sebenarnya engkau apa yang kau cakap itulah diri engkau. Okey, Patul Ganis dan sahabat-sahabat engkau. terima kasih Abang Zainiatan. So di kesempatan ini juga saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Sidang Kalam, penyokong-penyokong Zainiatan, penyokong-penyokong Bro Rafi dan penyokong-penyokong YB Channel kerana bertungkul lumus untuk menjayakan program ini. Alhamdulillah, doa kamu dimakbulkan. So inilah satu-satunya sejarah tercipta pada hari ini di mana musuh yang selama ini ibaratkan tak boleh nak bersatu, akhirnya dengan kuasa Allah SWT, dengan keizinan Allah SWT, maka hari ini dah terbukti bahawa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa Dr. Nasir. Okay, itu saja kena sebut sikit lah, bagi dia highlight sikit. Kalau tak nanti dia tak ada followers lagi kan. So itu sajalah sahabat-sahabat. Terima kasih banyak-banyak yang berada, kru-kru yang berada tu Kolumus di sini. Cantik, alhamdulillah. Hari ini saya akan sampaikan apa tu? Okey, saya akan sampaikan hadiah daripada Sidang Kalam mewakili Sidang Kalam yang akan disampaikan oleh Ustaz Nodros. Pertama sekali untuk hero kita lah ya. Hero. Anjur kita. Oh, yang telah menggerakkan segalanya insya-Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah bantu pergerakan kita insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudiannya kepada abang ke Pak Cik Rafi? Abang Abang. Jangan abang. 16. Okey. Terima kasih kepada Abang Rafi. Saya nak minta satu kalau boleh Abang Rafi dengan Ustaz berpeluk sikit. Boleh. Saya okey. Amin alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Amin. Tepuk tangan sahabat-sahabat. Ini untuk Pak Rafi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya make way sikit. Seterusnya kepada orang kanan dan orang kiri dan belakang. Ini adik saya lah sekarang. Adik saya. Tengok sama tinggi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Sidang Kalam dan Ustaz Nodros kerana sudi menyampaikan sedikit saguati dan cenderah hati kepada sahabat-sahabat saya daripada Singapura dan juga daripada Labis. Sebenarnya ada lagi 10 minit lagi kita punya program ni. Belum habis lagi, kita duduk dulu kan. Jadi saya nak ulas sikit je. Ambil 2 minit. Ulas untuk apa tu, nak terima kasih kepada siapa-siapa ke, nak ucap siapa-siapa. Itu saja ulasan yang akhir dah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Nodros. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat daripada Sidang Kalam. Sahabat-sahabat tim Sidang Kalam, barakallahu fikum. Saya takkan berada di sini tanpa mereka. Tanpa sokongan, suggestion, ideas, usaha kepenatan mereka. Dalam keadaan mereka semua ada kerja masing-masing, belajar, mereka masih menyokong
Kadang-kadang ada cadangan mereka yang saya ambil, ada cadangan mereka yang saya KIV, saya mohon maaf. Ya. Keep it coming. Keep it coming. Dan saya juga ingin ucapkan kepada followers-followers Sidang Kalam, you see things change. Perubahan boleh berlaku. Kebaikan itu sentiasa ada. Put your trust in Allah. And the goodness of humanity. Manusia ni ada kebaikan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah meniupkan rohnya dalam manusia. Okay? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah telah tiupkan rohnya kepada Nabi Adam AS. Ada kebaikan pada diri manusia. Ya, kita ada hawa nafsu. Kita ada syaitan yang membisik selalu. Tapi Allah juga bekalkan kita dengan akal. Allah bekalkan kita dengan wahyu. Dua ini kita berpegang sungguh-sungguh, kita akan selamat insya-Allah. Dunia dan akhirat. Doakan saya, doakan kami semua supaya terus dipandu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nak mengucapkan selamat berhijrah Ustaz ke untuk mengerjakan umrah. Semoga Ustaz selamat pergi dan selamat kembali. Kami amat menghargai Ustaz sanggup meluangkan masa untuk berjumpa kami. Kami tak ada PhD. Kami cuma ada hati. Itu je yang kami ada. Terima kasih sahabat Sidang Kalam semua yang hadir dan yang tak hadir telah terima kami. Amin subhanallah. Sesungguhnya Allah senantiasa memberi kesedaran di hati kita. Alright, anda berada di bawah kepimpinan yang baik dan terbaik, insya-Allah. Kepada Jamban, Bangin apa hal Bangin? Aku dengar kau mengamuk kat sana. Apa hal? Siapa suruh kau pergi Bangin? Sikit lah kan. Tak ada maki. Bangin macam mana cuaca sana? Kosong darjah. Kosong darjah dengar kita. Kosong darjah? Beku lah. Oh, beku. Malulah sikit. Saya doa satu hari Nasir juga akan bersama dengan kita. InsyaAllah. Amin. Saya pernah berbaik dengan dia. Tak mustahil. Betul. Dan saya nak menutup channel saya. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nodros kerana berbesar hati bersama-sama malam ini dengan Bro Rafi, saya dan Datuk Gas, juga dengan follower-follower saya, bersama dengan follower-follower Nodros, juga dengan budak-budak Sidang Kalam. Okey. So budak-budak kita tu budak-budak semua follower-follower. Okey. So yang bagi diri yang penuh hasad dengki di dalam Islam, perkara ini yang satu ni, hasad dengki harus dibuang. Apabila hasad dengki tiada pada diri, maka benda lain akan terikut hilang. Selagi hasad dengki ada, selagi itu kamu terbakar dalam jiwa yang kecewa. Tu duduk dekat Bangi. Bangin. Kosong darjah kat sana. Okey. Terima kasih kepada yang Sidang Kalam dan Ustaz Nodros sekali lagi. Untuk follower-follower saya, terima kasih banyak yang telah sudi hadir dan bersama dengan kami di live. Alhamdulillah. Hari ini kami dah tunjukkan satu rintisan penjernihan di sebalik ajaran Al-Quran dan Islam terutama. Okey, bahawasanya kami bersaudara. Doesn't matter apa pegangan dia dan apa pegangan kami. Kami semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Right? Tidaklah kamu mencintai Allah selagi kamu tidak mencintai makhluk ciptaan Allah. Itulah ajaran kita, dasar kita ialah kasih sayang. Dengan kasih sayang, saya dengan Zaini, dengan Datuk, dengan kawan-kawan yang ada kat sini dah membuktikan apabila kami diancam, digertak dan diugut, kami tidak ada ketakutan. Takut kami hanya kepada Allah. Right? Dan kami harap follower-follower kami akan ambil iktibar daripada pemimpin-pemimpin yang terdahulu daripada kamu. Alright? Sesungguhnya Islam itu indah, Islam itu saling memberi khabar, maka kita saling sempurna menyempurna. Insya-Allah. Saya serahkan pada Ustaz untuk penutup rancangan. Silakan Ustaz. Pengurusi majlis. Jangan sampai aku panggil hang keluar daripada baris kan.
Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya memang seronok sangatlah. Kita ada ilmiah, nasihat, kita ada gurau senda. Inilah kita nakkan. Jadi kita dapat berkongsi-kongsi pendapat, nasihat menasihati. InsyaAllah apa yang dinasihatkan oleh Ustaz Nodros supaya kita kurangkan caci maki memaki, itu insyaAllah kita akan ubah dari sehari ke sehari. Sebab itu adalah nasihat yang terbaik, sahabat-sahabat. Dan saya pun dah mula kurangkan saya punya konsep. Tapi saya punya konsep tak ada maki sangat, cuma dia nada tinggi sikit, Ustaz. Dia tinggi. Tapi sekarang ni saya try buat konsep komedi. Komedi, sahabat-sahabat, komedi. Tapi komedi yang ada unsur ilmu dan unsur nasihat, InsyaAllah. So sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa support kami Sidang Kalam, Rorafi dan Zani Atan untuk next kita punya konten-konten yang berfaedah. Okay. Jadi saya telah diberitahu oleh brother saya lah, Ustaz Nodros, untuk dia nak menyampaikan sebuah lagu. Oh, wow. Okay. Sebelum penutup ni dia nak sampaikan sebuah lagu. Daripada follower saya ada juga artis. Siapa kenal tu penyanyi Puan Himalaya, kumpulan Himalaya. Okey, jadi sebelum kita nak mengakhiri kita punya rancangan ni, program kita, saya menyerahkanlah kepada saudara dan sahabat saya, abang saya, Ustaz Nodros, untuk menyampaikan sebuah lagu yang tajuknya saya tak tahu. Tapi apa tajuk dia, Ustaz? Tanya pada hati. Yes, Tanya Pada Hati. Ni tujuh khas untuk siapa ni, Ustaz? Semua kita. Untuk semua sekali, Hati-hati kita semua. termasuk orang yang tengah buat live di luar sana di Bangin Square. Dengarlah lagu Tanya Sama Hati. Silakan, Ustaz. Selama ni baru Rafi je yang berkaraoke. Jadi kita pun nak masuk tak? Dia tengok juga. Oh, tengok kadang-kadang. Yelah, tengok Abang Rafi menyanyi, nak dengar juga. Sedap tak ada menyanyi kan? Okey lah kan? Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya pada hati, apa sebab gundah? Nanti jawab hati, rindu berserang. Tanya pada jasad, apa sebab mahu? Nanti jawab jasad, tanyalah nafsu. Nafsu nanti kata, aku. Sampai ajal nanti, aku tetap aku. Lihat pada alam, ada tanda-tandanya. Datang satu mahu, kaburlah ia. Tanya pada akal, apa tanda pandai? Adakah tandanya menentang badai? Musafir berlayar, hayat tiba pangkal. Sampai kampung asal, kapal ditinggal. Tanya pada hati, pernahkah merindu? Tiba masa lena, apa mimpimu? Lalat cari hina, lebah cari madu. Rahsia dirimu pada mahumu. Tanya pada alam, apa sebab ada?
Nampak bayang-bayang, apa tandanya? Lihat pada ufuk, selami dirimu. Pastikan kau tahu asal bayang itu. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 huwa Rabbuna. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 huwa Rabbuna. Bravo, bravo. Itu belum ada muzik. Itu suara yang tak ada muzik. Kalau suara ada muzik, ramai artis-artis tutup kedai. Kan? Jadi sebelum saya nak menutup kita punya program pada hari ini, sekali lagi saya minta Ustaz Nudrus untuk baca doa penutup. Okey. Inilah Ustaz saya meninggal. Dia boleh Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat dan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Ya Allah ya Tuhan kami berterima kasih atas nikmat iman dan Islam. Tidak ada anugerah yang lebih berharga daripada iman dan Islam ini ya Allah. Engkau ikhlaskan kami berislam dan beriman ini ya Allah. Kerana tanpa keikhlasan tidak ada nilai kepada segala perbuatan kami ini ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu, kami hidup di atas muka bumi ini sebentar sahaja. Sangat sebentar ya Allah. Sangat sebentar. Tidak lama lagi semua kami di sini akan meninggalkan bumi ini. 100 tahun akan datang, tidak ada satu yang ada di sini pun akan kekal. Tempat ini akan menjadi saksi kami pernah berada di sini. Kami pernah merapatkan silaturahim dan memperbaiki keadaan. Ya Allah, Kau bersaksilah ke atas kami bahawa kami inginkan kebaikan untuk umat ini. Kami inginkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, saksilah ya Allah. Anta syahiduna ya Allah. Kau saksi kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Saya tambah sikit. Ya Allah ya, meneruskan doa daripada